KPM. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Hei, kata ada kebakaran tadi dekat rumah ni. Ni tak ada apa-apa pun. Elok je rumah ni. Hai, ini dapat laporan palsu lah ni. Kita penat-penat lah punya datang dekat sini ingatkan ada kebakaran. Rupanya tak ada. Hai, kita kena buat laporan dekat cikgu kita ni. Kita telefon dia. Cikgu. Hai. Macam mana saya nak cakap ni cikgu? Kita dapat laporan palsu lah cikgu. Katanya ada kebakaran kat sini rupa-rupanya. Okey cikgu, tak ada apa-apa pun. Macam mana ni cikgu? Balik? Balik Okey. Alright, Assalamualaikum cikgu. Jadi macam mana? Kita baliklah. Siapa yang saya telefon tadi? Cikgu lah. Cikgu siapa? Jom, tengok profil guru hari ini. Aduh, datang tak ada apa-apa. Penatlah. Hai. Lagi jom kita panggil cikgu kita, Cikgu Jah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar teman? Alhamdulillah sihat cikgu. Alhamdulillah. Yes, inilah dia. Assalamualaikum, salam sejahtera seperti biasa. Badan beruniform yang kita nak belajar kali ini adalah Kadet Pertahanan Awam. Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Ya, itu maksud saya cikgu. Ya, Ataupun betul. lebih mudah kita sebut Kaspa. Cantik cikgu. Cikgu. Tadi tu cikgu, saya datang-datang kat tempat kejadian, tak ada apa-apa pun yang berlaku cikgu. Tidak ada kebakaran pun. Siapa tu? Semalam siapa yang telefon pandai-pandai telefon? Tak boleh Akmal. Dengar tu, kenapa tak boleh cikgu? Sebab apa? Jangan. Gitu. So siapa yang telefon tu? Tak Sebenarnya tahu. dia apa? Kamu nakal. Tak boleh. Ada janan ni. Jangan. Jangan telefon sebarang nak main-main. Telefon talian kecemasan 999 itu kerana sekiranya anda didapati bersalah menggunakan talian kecemasan secara main-main macam tu untuk senda gurauan semata-mata, anda boleh dikenakan denda, anda boleh dihukum mengikut akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Section 233. Gitu. Dendanya sebanyak RM50,000 murid-murid, bukan sedikit. Dan atau dihukum penjara 1 tahun. Tak pasal-pasal kena bayar denda RM50,000, tak pasal-pasal kena masuk penjara 1 tahun cikgu kan? Jangan main-main dengan nombor 999. Oh, ini yang Sofia ke ni Jannah ke? Tak tahu. Okey, Cikgu Jai, saya pasti ramai murid-murid ni nak tahu untuk pembelajaran kali ni kita nak belajar mengenai apa Cikgu Jai? Hari ini kita akan belajar tentang kecemasan di rumah. Macam mana tadi? Kecemasan? Kecemasan di rumah. Cemas. Okey, kecemasan di rumah. Itu yang kita nak belajar kali ni cikgu. Mungkin cikgu berceritakan sikit dulu mengenai kecemasan di rumah. Kecemasan tu apa murid? Apa yang dimaksudkan dengan kecemasan di rumah? Kecemasan di rumah ni, Akmal, adalah apa-apa saja insiden atau perkara atau peristiwa yang boleh melibatkan nyawa dalam keadaan risiko, boleh merisikokan nyawa kita. Okey, contohnya kalau adik kita tak sihat kan, sakit kepala, kita pergi telefon juga 999. Kan? Lepas tu cakap, "Pakcik, adik saya ni sakit kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala?" Tidak ada. Tak boleh. Takkanlah sakit kepala pun rawatlah je adik tu dengan apa alat kecemasan yang ada di rumah kan, ubat kan apa-apa. Tak perlulah telefon. So
kena fikir yang hanya merisikokan nyawa dan merosakkan harta benda, itulah dipanggil kecemasan di rumah. Baik, cikgu. Dan dari segi apakah antara faktor-faktor ni, cikgu, mengenai kecemasan di rumah ni sebenarnya? Baik, sebenarnya antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kecemasan di rumah ni adalah yang pertama, ingin tahu. Ingin tahu? Nak tahu. Okey, siapa yang selalunya nak tahu ni? Anak-anak lah, cikgu. Pandai. Dia suka budak-budak kecil kan. Bawah 14 tahun ni selalunya ada dua golongan yang sering berisiko berkaitan dengan keselamatan di rumah ni, iaitu yang pertama remaja dan kanak-kanak yang berumur 14 tahun ke bawah dan warga emas yang berumur 65 tahun ke atas. Okey. Bagi kanak-kanak macam itulah, dia nak tahu, dia explore semua sudut ruang kat rumah. Okey. Sebenarnya dalam rumah kita ni, setiap ruang itu adalah ada aspek yang berbahaya. Contohnya, ruang apa yang paling berbahaya kat dalam rumah? Dapur. Pandai Akmal. Sebab apa? Sebab dekat situ kan ada, kita tahu tempat masak. Jadi punca apinya pun di situ. Ya, dapur gas kan. Betul. Ada benda tajam. Benda tajam. Pisau. Gunting. Garpu. Sebab tu garpu tak boleh letak dalam bilik tidur. Nanti jadi macam Kasim Selamat. Jangan, tak usah pasangkan jangan. cucuknya. Jangan. Nanti jadi macam Kasim Selamat. Jangan letak garpu ya, ibu bapa. Dan yang terakhir sekali adalah terjatuh. Itu contoh-contoh kecemasan yang sering berlaku di rumah. Terjatuh contohnya? Licin tadi. Jatuh yang licin. Ataupun Jatuh tangga. Jatuh katil. Oh ya. Sebab baby kan. Kan? Baby pun apa ni, ada kecil awak kena jaga-jaga ya. Ataupun terjatuh dari tempat yang tinggi itu juga melibatkan kecuaian yang pernah dulu berlaku. Kanak-kanak dia langsung tak rasa takut. Dia boleh jalan dekat tepi kalau flat tu kan. Dia jalan macam biasa je. Sebab apa? Tak tutup grill tu, tak kunci. Bahaya. Itu kerana kecuaian orang dewasa lah. Betul cikgu. Baik, kita dah tahu dah mengenai faktor-faktor dan juga jenis-jenis kecemasan yang boleh berlaku di rumah kan cikgu? Ya, Akmal. Dan katanya cikgu, kita nak buat demonstrasi selepas ini. Menarik. Nak tahu menarik ke? Macam mana rupanya? Kita berhenti lihat dulu. Semua yang selepas ini dalam unit beruniform. Cikgu Jai. Masih lagi menyaksikan Badan Beruniform bersama dengan Cikgu Jai, cikgu. Ya, Kaspa, Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Cantik, cikgu. Demonstrasinya sebelum itu. Ya. Ramai murid-murid nak tahu juga apa antara peralatan kecemasan yang patut ada dekat rumah. Cikgu Jai. Kita kena nak bagi tahu murid-murid. Yang murid-murid alat pemadam api. Ni alat pemadam api ni yang pertama kena ada dekat rumah. Mesti ada di rumah Yap. Macam tak penting tapi sangat penting. Alat pemadam api kecil. Ya betul, pandai. Alat pemadam api kecil. Seterusnya cikgu. Yang kedua, peti kecemasan. Senang je. Sikit. Ada dijual di farmasi. Ya, di mana? Farmasi. Wow, okey. Ada di farmasi ataupun di Watson ada rasanya. Saya pernah nampak. Jangan jadi sebut nama senang. kedai tu cikgu, dia tak sponsor kita. Maaf ya. Sponsor pula. Contohlah. Okey, yang ada adalah di farmasi-farmasi. Okey, kita letak kat sini. Dan yang ketiga, kejap. Iaitu namanya apa tu? telefon. Kena ada telefon, penting. Telefon rumah ke, telefon bimbit ke, mesti ada. 3 ni. Alat pemadam api telefon kecil. penting tu cikgu? Senang untuk hubungi 999. Ya, okey. Itu antara peralatan kecemasan yang patut ada dekat rumah. Dan inilah masanya seperti mana yang saya katakan tadi, kita akan lakukan demonstrasi sekiranya berlaku kecemasan di rumah. Ya. Jadi dengan itu cikgu, kita nak jemput dulu Helen. untuk lakukan demonstrasi. Okey, jemput masuk. Silakan. Alright. Ini dia. Dia datang khas dari mana kali ini? Ini daripada Malaysia cikgu. Malaysia. Okey, saya lambai sikit. Alright. Okey. Cikgu. Yang kita nak buat adalah demonstrasi berkaitan dengan kemungkinan perkara-perkara yang sering berlaku di rumah. Okey. Yang pertama, lemas. Lemas. Selalunya melibatkan siapa tadi yang kita cerita? Bayi, kanak-kanak. Mungkin juga warga
Lemas. Lemas ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Di kolam renang, di tap mandi, dalam besen pun boleh. Mana-mana saja. Jadi macam mana cara kita nak bantu? Okey, silakan. Okey. Sekiranya kanak-kanak lah cikgu bayangkan kanak-kanak atau remaja ni baru sahaja lemas. Jadi pertama sekali kita kena pastikan keadaan sekeliling selamat. Okey, ataupun kita kenali sebagai danger. Pastikan sekeliling mangsa selamat. Okey. Sekiranya mangsa berada di dalam air, pastikan juga keadaan di air itu selamat. Kena pastikan, contohnya kalau dulu di dalam kolam renang tu ada wire, kadang ada wire rupanya berlaku renjatan lecet dalam air, bahaya. Jadi kena keluarkan dulu. Sekitaran kita tu selamat cikgu keluarkan dulu wire tu tadi, tarik dulu, kemudian baru boleh tarik mangsa. Okey, ini penyelamat sedang mengenal pasti keadaan sekeliling dan sekarang ni dia sedang melihat respon. Okey, untuk lihat kena panggil tepuk kuat-kuat, cek. Dek, adik, macam ni kan, untuk lihat sama ada mangsa dalam keadaan sedar atau tidak. Okey, baik. Kita kena telefon. Okey, telefon. Cepat. Hello. TPM cikgu. Nak cakap apa? Akmal, jangan panik. Kita yang telefon pun jangan panik. Kena ceritakan apa yang berlaku. Beritahu ada mangsa yang sedang lemas. Ada mangsa yang tengah lemas. Lokasi disebutkan di mana? Lokasinya dekat rumah saya. Rumah kita nombor apa cikgu? Nombor 25 Jalan Rasa. Itu dengar tak? Lagi nak cakap apa? Kita tolong datang segera, Encik. Tolong datang segera ya, Encik. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Okey, dalam masa yang sama, penyelamat atau kita yang berada di rumah tu kena berikan compression atau tekanan pada dada penyelamat tu dengan kadar 100, kiraan 100 untuk 120 minit. Okey, nyanyilah apa yang sedang dilakukan ini. Ini sekiranya mangsa adalah remaja atau orang dewasa. Tapi kalau bayi, macam mana cara bayi? Okey, tunjukkan Harish. Dua jari sahaja, beri tekanan antara tengah-tengah dada tu lah, between nipples tu. Okey. Baik. Selepas sedalam lebih kurang 1,5 inci lah. Okey. Sekiranya kalau mangsa tidak memberikan apa-apa respon, dia seterusnya selepas memberi compression, kita kena pastikan saluran udara atau airways. Pada mangsa, dongakkan sedikit, tengok kalau ada apa-apa benda yang menyumbat saluran. Contohnya seperti apa? Kalau kita nampak ada benda dekat dalam mulut dia, kita kena keluarkan lah. Apa-apa sahaja benda. Okey. Kita angkatkan dagu dia tu, dan baru boleh tengok apa yang kat dalam tu. Okey. Kalau tak ada apa-apa, cikgu, kemudian kita teruskan dengan beri pernafasan. Dah diberi tadi. Dah beri bantuan pernafasan nampaknya. Mangsa dah sedar. Kita kena mengiringkan dia ke tepi supaya air keluar. Air boleh keluar dari mulut dia tadi tu Dia memang akan terbatuk-batuk lah sebab tadi lepas dah diberi CPR, mangsa dapat semulalah bernafas. Dia tertolaklah air daripada paru-paru dia tadi. Alhamdulillah selamat mangsa kita, Akmal. Okey, ini orang kata antara langkah-langkah awal yang boleh berikan lah, betul? Okey, tapi perlu juga telefon 999 ya. Okey, cikgu Jai kasih balik cikgu Jai. Okey, itu sekiranya berlakunya kecemasan seperti lemas di rumah cikgu kan. Seterusnya apa lagi demonstrasi yang cikgu nak tunjukkan kepada kami semua? Sekiranya berlaku ni teknik yang samalah. Sekiranya berlaku melecur. Kemudian renjatan elektrik ataupun terjatuh dari tempat yang tinggi. Bentuk bantuan yang diberikan kepada bangsa sebenarnya sama je. Okey. Contohnya siapa yang kononnya terjatuh? Siapa yang mangsa tu yang mangsa juga. Contohnya Helmi ni dia tengah panjat atap lah kan. Lepas tu terjatuh. Saya gedebok. Terjatuh. Jadi sama juga
pastikan yang danger tadi Okey, tak ada. persekitaran Persekitaran mangsa ni selamat. Sebenarnya cikgu, apa saja bentuk-bentuk kecemasan yang berlaku dekat rumah? Ada lagi satu perkara yang kita patut elakkan cikgu. Yang mana ini banyak remaja-remaja sering buat, cikgu nak tahu apa dia? Apa dia? Ambil telefon, dia rekod dulu, dia masuk dalam social media. Okey guys, Aduh, rumah kebocoran gas. Betul tak cikgu? Dia nak dapat berapa like kan tu kan? Okey guys, dapur rumah I terbakar. Jangan. Okey cikgu, kita dah tahu dah kan semua bentuk-bentuk kecemasan sering yang berlaku yang mana cikgu dah tunjukkan demonstrasi tadi, apa yang kita patut buat dan apa yang kita tak patut buat. Terima kasih banyak cikgu. Kita nak rehat dulu boleh cikgu? Berhentilah rehat. Kesian penat ni. Penat Okey, actor. pada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali dalam Badan Berinform Kaspa. Yap, masih lagi menyaksikan Badan Beruniform bersama dengan Cikgu Jai. Cantik. Okey, cikgu. Tadi kita dah tengok dah kan antara demonstrasinya kan. Tapi saya pelik. Ini selalunya kalau demonstrasi dah habis, mereka berdua pun akan keluar. Ini kenapa masih ada lagi dalam set kita ni, cikgu? Sebab belum habis lagi. Belum lagi. Ada satu yang cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid jika berlakunya renjatan elektrik. Di rumah. Kena, cikgu dulu. Pernah kena? Macam mana? Dia macam bila kena kan? Dia macam tu, cikgu. Sebenarnya cikgu pun pernah. Jadi macam mana kita nak buat? Jika berlaku renjatan elektrik di rumah, macam mana cara kita nak selamatkan mangsa? Okey, baik. Boleh? Silakan. Ingat ini hanya sekadar simulasi. Okey. Tak ada ni, tak sambung ke mana-mana. Alamak Akmal. Macam mana? Jadi bila berlaku macam ni, kita lihat rupanya ada berlaku kelecoran di tangan mangsa. Jadi mula-mula kita kena pastikan matikan Swiss. Okey, yang pertama matikan Swiss. Matikan Swiss ya. Sebab kita kena selamatkan juga diri kita macam cikgu pernah cakap dulu. Okey, dah matikan Swiss. Selepas itu pastikan keadaan yang selamat. Okey, ini kita jauhkan cikgu ya. Kita dah jauhkan. Tak ada, dah mati dah. Okey. Lepas tu Okey, kita tenangkan mangsa dulu. Apapun, pastikan dia sedar. Kita lihat dia ada kelecoran di situ. Melecor di tangan. Alright. Okey. Kita tenangkan mangsa. Dan dapati ada kesan kelecoran di situ. Kita kena tanya pada mangsa apa yang berlaku. Okey. Supaya berlaku sedikit komunikasi. Jadi kita berikan rawatan awal kepada mangsa iaitu menggunakan air. Apa-apa saja, adaptasi apa alat yang terdekatlah dengan kita kan. Cepat-cepat ambil. Terus tuangkan air pada tempat yang melecor tadi. Tuangkan air pada tempat yang melecor. Okey, setelah itu cikgu? Setelah itu kita boleh hubungi 999. Okey, ataupun bawa mangsa terus ke hospital boleh. Okey, itulah dia. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga mangsa kita tu selamat sembuh dan selamat. Okey, terima kasih. Baik-baik ya, baik-baik. Okey, terima kasih. Wah, cikgu, saya rasa inilah antara salah satu kecemasan yang sering berlaku kat rumah, cikgu. Iaitu renjatan elektrik kan? Ya, betul. Kadang-kadang bila tangan kita basah, lepas mandi, nak tutup water heater, cikgu. Dia pergi tutup, zoom. Tangan basah, betul. Pastikan kering kan? Sebenarnya. Itulah. Cikgu, sebenarnya kan, apa sebenarnya manfaat yang kita boleh dapat apabila kita belajar mengenai kecemasan di rumah? Betul. Kita kan kadang-kadang kita ingat kita dah berada di tempat yang paling selamat. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana sahaja. Walaupun di rumah. Sebenarnya terutamanya di rumah lah. Kan? Jadi sebab tu kita kena tahu, kita kena belajar, kita kena ada ilmu tentang menyelamatkan diri atau mangsa bila berlaku apa-apa kecemasan di rumah ni. Betul. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan lebih bersifat berhati-hati, berjaga-jaga. Dan bila berlaku sesuatu, kita tidak panik. Jangan panik. Okey, dan kita tahu macam mana nak menggunakan alat-alat yang ada di rumah untuk membantu mangsa ataupun apa-apalah yang berlaku kat rumah kan. Macam inilah yang gunakan alat-alat yang ada ni kan, dan telefon. Sekiranya kita tahu tu juga, kita boleh membantu mengurangkan kadar kehilangan nyawa. Dan
kadar kemalangan di rumah. Ya. Ya. Ingat murid-murid? Okey, ingat tu. Jadi cikgu, sebelum kita nak mengakhiri kita punya sesi pembelajaran, mungkin cikgu boleh recap balik apa yang kita dah belajar daripada awal sampailah sekarang ni cikgu. Apa yang kita belajar sebenarnya tentang Kecemasan di rumah. Semua orang, tak semestinya murid-murid. Murid-murid sebenarnya boleh kongsi ilmu ini dengan sesiapa sahaja. Ya. Ibu bapa, adik-beradik, supaya mereka tahu jika berlaku apa-apa kecemasan, mereka tahu macam mana nak pastikan diri semua orang dalam keadaan yang selamat. Kena praktikkan, jangan cuai, sentiasa berjaga-jaga. Pastikan semua benda atau barang di rumah dalam keadaan yang selamat. Betul. Dari atap sampai ke lantai. Pantun ke tu? Tak ada pun. Jangan pembayang dia maksud. Okey, baik. Apa-apa ingat, malam tidak berbau. cantik, cikgu. Baiklah, terima kasih pada anda semua yang telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Kalau nak tahu apa lagi yang Cikgu Jai akan kongsikan dalam badan Berhenti Fokus Pak, InsyaAllah. pada hari Rabu dan juga Khamis pada pukul berapa cikgu? 6:30. 1:30. Dah tukar waktu. Ya, itu cerita lain dah cikgu, kalau pukul 6 tu. Ingat, 1:30 petang hanya Okey. di Didik TV KPM. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Dan Cikgu Jai. Inilah dia badan Beruniform Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Bye-bye.